Alhamdulillah kita masuk kepada rukun umrah kita yang kedua, iaitu tawaf. Tawaf ni kita boleh berniat dan tidak juga berniat. Maknanya kita boleh berniat pun tawaf kita sah, tidak berniat pun tawaf kita sah. Niat ni adalah lintasan hati kita. Kalau kita terlintas, ya Allah, aku nak bertawaf 7 kali keliling Baitullahal Haram, maka permudahkanlah ia bagiku dan terimalah ia bagiku kerana Allah Ta'ala. Lintasan hati kita begitu saja, walaupun kita tanpa melafazkan dalam bahasa Arab, maka tujuan tawaf itu telah termaktub di situ. Maknanya kita dah, walaupun kita tidak berniat, sebenarnya lintasan tu saja dah menyebabkan yang tawaf kita itu sah, kerana niat semasa tawaf itu hanya sunat. Sebagaimana saya katakan sebelum ini, semasa kita berniat umrah di miqat itu, niat itu telah merangkumi keseluruhan perbuatan dan pekerjaan umrah kita sehingga selesai. Apabila kita sampai di Hotel Mekah nanti, biasanya mutawif akan memberi taklimat bila masa kita perlu berkumpul di lobi hotel untuk sama-sama kita menuju ke Masjidil Haram untuk menunaikan tawaf umrah. Jadi sebelum kita turun, biasanya mutawif akan berpesan kepada kita turun dalam keadaan kita berwuduk. Jadi pastikan semua turun dalam keadaan yang berwuduk, kerana tawaf memerlukan kita berada dalam keadaan berwuduk. Maknanya suci daripada hadas. Bukan setakat kita suci daripada hadas, kita kena pastikan pakaian kita, badan kita dan tempat laluan kita itu tiada najis-najis yang dibawa. Itu sebabnya kalau kita nak bawa selipar kita, itu yang kita bekalkan beg kasut, dan sebelum kita masukkan selipar dalam beg kasut itu, biasanya mutawif akan suruh kita basuh tapak selipar atau tapak kasut kita di luar dulu, kemudian kita ketuk-ketukkan. Jadi barulah kita masuk dalam plastik, dan kita kena yakin bahawa selipar yang kita bawa itu tiada mengandungi najis. Dan yang ketiganya, dalam keadaan kita bertawaf, bagi seorang wanita perlu menutup aurat. Begitu juga lelaki. Lelaki auratnya pada pusat ke lutut. Jadi wanita ni kena pastikan. Ini yang pentingnya kenapa dari awal kita kena pakai sarung lengan. Bukan sarung tangan. Sarung tangan tak boleh dalam ihram. Sarung lengan. Sarung lengan ni maknanya dia akan tutup semua kulit-kulit kita, sebab kadang-kadang baju kita ni longgar, jadi tertolak di atas buku lali tangan ni. Jadi kita pastikan lengan kita ni tertutup dengan eloknya supaya tidak terbuka aurat kita walaupun seinci, kerana tawaf memerlukan, kesahan tawaf itu memerlukan kita menutup aurat dengan sempurna. Kemudiannya bila kita bertawaf, kita kena tahu syarat sah tawaf lagi. Bermulanya tawaf itu dikira daripada sudut Hajarul Aswad. Nanti mutawif akan tunjukkan di mana sudut Hajarul Aswad tu. Dan untuk panduan kita di sini, pastikan kita melihat sudut Hajarul Aswad itu dia bertentangan dengan lampu hijau. Bertentangan dengan lampu hijau yang berada di tepi tiang masjid. Nanti kita akan nampak lampu hijau tu dan mutawif akan memaklumkan. Di situ adalah panduan kita bahawa sudut yang bertentangan dengan lampu hijau itu adalah sudut Hajarul Aswad. Itulah tempat kita memulakan tawaf, dan di situ jugalah tempat bagi kita mengakhiri tawaf. Okay? Kemudiannya, semasa kita bertawaf, kita perlu sentiasa mengirikan Kaabah. Maknanya kita berjalan ke depan. Kita tidak boleh bila berjalan ke depan, tidak boleh sekali-kali katalah badan kita macam ni, katalah masa tu keadaan ramai kita tertolak. Bila tertolak, terpaling membelakangkan Kaabah atau kita mendepankan dada Kaabah, batal pusingan tersebut sekiranya dalam keadaan kita sedang melangkah
Sekiranya kita berpeluang berundur kembali ke belakang, kalau musim yang tak ramai ni, insyaAllah kita boleh undur balik dan kita sambung dari tempat yang terpusing tadi. Jadi pusingan yang itu boleh diteruskan. Tetapi sekiranya dalam keadaan sesak, kita nak berundur tidak memungkinkan. Kita telah berpusing badan kita sama ada membelakang atau mendepankan Kaabah, maka ketika itu pusingan tersebut sahaja yang batal. Nanti apabila kita habis pusingan yang ketujuh, kena tambah lagi satu kerana yang tadi tu pusingan tidak dikira. Berlainan dalam keadaan sekarang. Jika keadaan yang lengang macam sekarang, sekiranya kita orang kata terjatuh ke, terpaling belakang atau kita cuba berundur di kawasan yang kita yakin yang kita berpusing tadi, insya-Allah kita sambung semula dan tidak membatalkan pusingan tersebut kan kita telah berundur semula. Nah, insya-Allah moga-moga Allah permudahkan kita dalam mengerjakan tawaf kali ini. Okey, bila kita mengelilingi Kaabah tu, syarat sah tawaf itu adalah kita mengelilingi daripada sebanyak 7 kali dengan yakin. Maknanya kita dengan yakin. Kita bermula sujud Hajarul Aswad, kita pusing sampai ke penjuru Iraki, pusing sampai ke penjuru Syami, pusing sampai ke penjuru Yaman. Lepas tu biasanya ada doa yang biasa Nabi baca antara penjuru Yaman ke Hajarul Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu biasa doa yang rutin dibaca oleh mana-mana jemaah-jemaah yang bertawaf hari itu mengikut amalan Nabi. Bila kita dengar orang baca doa tu, mana dah ambil dah dengan penjuru Hajarul Aswad sampai semula penjuru Hajarul Aswad, dikira satu pusingan. Dan di penjuru Yamin ni kita boleh istilam Bismillah Allahu Akbar, tapi tak perlu kita kucuk. Dan apabila tadi daripada dah sampai semula di penjuru Hajarul Aswad ni, kita boleh istilam Bismillah Allahu Akbar, walillahil ilham, dan boleh mengucuk tangan kita. Bukan pergi kucuk dekat situ. Sebab semasa kita bertawaf, kita tidak boleh menyentuh mana-mana bahagian Kaabah. Ya, sama ada Hijr Ismail ataupun kita lalu shortcut kat dalam Hijr Ismail, tidak boleh. Kita kena mengelilingi di luar kawasan Kaabah tersebut. Kemudian bila kita mengelilingi tawaf sebanyak 7 kali itu, tujuan kita hendak bertawaf. Bukan ada tujuan-tujuan lain. Kalau dulu dalam keadaan sesak dulu, kita berkumpulan-kumpulan. Ada di antara kita yang terlepas kawan, terlepas mak dia, kakak dia tengok terlepas, dia pun nampak depan tu bekerja-kerja. Niat dia, mana kita dah menukar niat dia nak mengejar mak dia, nak mencari kawan dia. Jadi tu yang dikatakan tertukar niat. Tapi kalau masih lagi dia ada fokus ni, maknanya bukanlah secara total dia bertukar terus. Jadi teruskan, tukar semula niat itu, tujuan bertawaf. Kemudian kita kena bertawaf, syarat sahnya lagi kena bertawaf di dalam Masjidil Haram dan di luar Kaabah tu. Yang kita kata tadi, Kaabah tu, Hijr Ismail yang kita nampak lengkungan tu, dia adalah sebahagian daripada Kaabah. Jadi kita tidak boleh cross dalam, kita tidak boleh melintas di dalam Hijr Ismail tu, ataupun kita menyentuh lengkungan Hijr Ismail itu, batal tawaf kita. Maknanya kita kena keluar daripada Hijr Ismail, sebab Hijr Ismail itu dikira sebahagian daripada Baitullah. Jadi di luar daripada Baitullah dan di dalam masjid. Maknanya kita tak boleh lah tengok orang ramai, kita pergi keluar betul, luar masjid, kita keliling keluar Masjidil Haram. Yang itu tidak sah tawaf. Ya. Okey, itu di antara syarat-syarat sah tawaf.